Baik, apa itu pula dia kata? Pusaka Khalifah Wali agama Islam. Pusaka Khalifah Wali agama Islam ni, iaitulah amalan yang kita nak belajar, yang kita tengah bawa sekarang ni, yang kita tengah bincang ni. Sebab dia satu amalan yang mana yang panjang lebar tadi yang kita sebutkan tadi itu mana? Itu dia punya dia. So jadi bila kita nak berjalan, kita nak faham macam mana keadaan dia itu kan. Inilah perkara-perkara yang kita penting, yang perlu kena ada. So tadi kita dah sebut, semalam saya dah sebut dah, bagi meningkatkan, bagi sesiapa yang ingin menuntut darjat takarub. Takarub tu maknanya darjat menghampirkan diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala secara zahir dan batin. Hendaklah melazimi ia pada bab ni bab yang kita sebut ni, supaya tidak merdud, tak dirasuk. Maksud rasuk tu rasuk dengan kesesatan, dia rasuk dengan kufur dan maksiat, rasuk dengan dunia yang tertipu tu, yang menipu tu. Dan amalan ni pula dia satu amalan yang tidak bersusah payah dengan ilmu. Yang penting ataupun amalan yang banyak-banyak bertimbun-timbun. Yang pentingnya dia ikut kaedah tu balik. Pandang, duduk dengan mursyid, duduk dengan Rasul setiap masa, waktu dan ketika. Jangan tinggal pada mursyid kita. Kalau tidak, tak terbuat kita. Kalau ni ikut amalan kita ni, tak hancur, tak boleh pakai dah. Sembahyang kita pun tak terima di Tuhan ke tidak. So kita tak tahu. So maka membadailah. Mana duduk? Membadai dengan menerima talqin kewajipan agama Islam. Talqin kewajipan ni takkan yang wajib atas umat Islam. Sebab tu bermulanya Islam itu yang Nabi kata bunil Islamu ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibina Islam itu di atas 5 dasar. Yang pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah, mengaku tiada Tuhan disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang pertama. Maka yang itu yang wajib, sebab tu perintah Allah apabila datangnya saat-saat akil baligh. Akil baligh ni orang tak tanya, kenapa datang akil baligh? Kenapa adanya akil baligh? Pernah tanya tak, anak kita akil baligh kita buat apa? Ni ramai yang ada anak ni nak sampai akil baligh ni. Anak kita akil baligh kita buat apa masa tu? Masa akil baligh tu saat paling kritikal. Sebab dia duduk di antara wilayah kufur dan iman. Kalau kita biarkan dia, maka dia kekal dalam fasik anak tu. Melainkan kita ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa nak ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah? Talqinkan anak tu. Wali lah. Wali tu ayah dia. Ayah pun tak faham. Kalau ayah tak faham, bawa pergi jumpa dengan mana-mana guru, mana-mana mursyid yang boleh syahadahkan anak itu. Sebab tu dia sangat penting. Sebab tu bila anak sampai dalam akil balik, maka peranan mak bapak adalah bawa kepada syahadah dulu. Ajar dia mengucap syahadah supaya dia membesar, dia hidup lepas itu di dalam mengikut pusaka Rasulullah. Bukan mengikut pusaka mak bapak dia. Mungkin mak bapak dia ada juga yang tak eloknya, takkan ikut panggil mak bapak. Tu. Maka ketika itu penting bagi anak itu untuk niat menerima akal Islam. Betul berkata Imam Malik mengikut mazhab Maliki. Apabila anak kamu mencapai usia akil balik, maka hendaklah anak itu disyahadahkan dengan anak itu berniat atas diri dia, wajib atas dia, fardu atas diri dia sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup kata Imam Malik. Begitu juga dengan kata Imam Sanusi di dalam ilmu tauhid, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia kata manusia ni ada 2 bahagian. 2 jenis. Pertama orang Muslim, mulai orang Muslim, orang mukmin keturunan disebut. Yang kedua kafir. 2 ni ada. Maka walaupun Muslim keturunan, walaupun kafir, kedua-dua ni wajib atas mereka untuk menerima 2 kalimat syahadah. Sekali seumur hidup dengan meniatkannya fardu sekali atas diri dia untuk melaksanakan segala syariat-syariat Allah di atas muka bumi ini. Maknanya nak melaksanakan segala amal ibadat dalam fiqh tauhid tasawuf tu, maka wajib kata Syekh Sanusi ini bagi mereka untuk menerima akan 2 kalimat syahadah. Maka sekiranya enggan ataupun engkar untuk menerima syahadah tu, maka jadilah fasik ataupun engkar ataupun dahaka ia kerana meninggalkan yang fardu tu. Tu kata ulama-ulama di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tak tahulah kalau yang bukan ahli sunnah tak usah kira lah.
Kita bercara ni persoalan kita ni ahli sunnah wal jamaah. So kena ikut apa yang ulama dah tulis, dah tetap dekat situ. So jadi perkara ni sangat berat. Persoalan tentang dua kalimah syahadah ni. Kalau kita nak bangunkan balik umat yang bertakwa kepada Allah, nak tak nak semua kena balik terima balik syahadah supaya Islam kita tu kembali duduk menerimakan di bawah Nabi SAW. Kalau tidak dia jadi Islam keturunan telah sampai bila-bila. Maka sebab itu dia panggil Muslim kauni. Muslim kauni ni berarti Muslim keturunan. Iman sama juga. Jadi dua-dua tu jadi keturunan. Tak boleh sebab dia kena balik kepada Islam. Dia kena niat terima sendiri Islam tu. Bukan kata tak Islam. Tetapi kena dia rapuh. Islam itu dia rapuh sangat longgar, tak kuat. Dia kena balik, terima balik, nak kukuh balik. Sebab benda tu benih zuriat. Pusaka ni benda zuriat. Dia bersambung-sambung. Dia ada untaian dia, rantaian dia sampai kepada Rasulullah tu. Jadi sebab itulah dia kena niat. Maka memadailah dengan menerima talqin kewajipan agama Islam ke atas dirinya dengan niat mewarisi secara berhak segala kewajipan kalimat taqwa. Maknanya dia kena wariskan atas diri dia tu semua perintah-perintah apa yang ada dalam kalimat taqwa tu, apa ada dalam syahadah tu, dia kena niat, dia kena terima semua tu sebelum dia nak amal dulu. Terima dulu barulah amal. Terima jawatan tu jadi ketua polis, barulah jadi ketua polis. Dia tak terima jawatan ketua polis, duk cerita ke orang, duk canang ke orang. Aku ni ketua polis sekarang ni. Ketua polis Malaysia aku sekarang ni. Dia duk canang ke orang. Dia tak terima lagi. Dia duk ngajar orang. Dia tak jadi guru lagi. Pergilah masuk kursus dulu. Baru dia dapat tauliah, baru ada guru, barulah mengaku jadi guru. Baru dapat gaji. So jadi, benda-benda yang begini. Yang kita lihat, yang kedudukan manusia macam ni. Memang orang tak faham, orang akan petikai lah. Betul kan macam ni? Tak apalah, belajarlah, carilah dulu. Baik, kemudian menerima kalimat takwa ni daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Di atas makna sekaliannya dan juzuk-juzuknya. Daripada mereka yang ahli pada babnya. Maknanya kita terima tu memang daripada Nabi. Tapi melalui siapa? Melalui ahli, guru-guru, badal-badal, wakil-wakil guru yang boleh memberi kita syahadah, talqin syahadah tu. Dan di samping itu, mengaku murid kepada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Kena mengaku murid dulu kepada Syekh Muhyiddin. Membenar serta mengikuti akan dia sehingga jika ada beberapa banyak dosa dan kesalahan sekalipun, pohon diterima menjadi murid baginya selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Jadi ini cara dia. Maknanya kita kena faham macam mana keperluan, kepentingan menerima talqin kewajipan dua kalimah syahadah ni. Kita tak peduli bab ni, kita main-main je. Sebab kita tak mengaji bab ni. Kita mengaji cara lain. Kita Islam yang kita mengaji kat sekolah tu pun dah kona habis dah, lipat 360 darjah, ada pusing lepas ke lain dah. Suruh semayang, puasa, zakat, haji, itu saja yang kita belajar. Lain tak ada dah. Sedangkan banyak lagi dalam Islam tu yang kita tak mengaji. Kitab tu bertimbul, ribu kitab kalau nak mengaji. Tak tengaji kita. So kita ambil jalan yang paling mudah bagi kita dengan kemampuan kita hari ni. Tak mampu dah. Kalau nak buka kitab lah, tunjuk satu kitab, saya tunjuk contoh kan. Macam ni, ni kitab ni. Buka kitab perukunan ni pun satu jenuh nak habis kitab ni. Satu ni. Ini pun yang paling ringkas sekali. Semua ada dalam kitab ni. Kalau mengaji kitab perukunan ni, kalau kita buka kitab perukunan ni, contoh dia nampak dalam ni kot. Mula-mula sekali apa dia ngajar? Dia ngajar tentang fardu syahadah. Dia cerita pasal syahadah dulu. Pasal syahadah tu bukan yang pertama. Kita duk mengaji semayang, puasa, semayang. Syahadah tak belajar. Bila tak mengaji pasal syahadah, kita tak dapatlah konten yang kita belajar pada malam ini. Bila konten ni kita tak sampai kat kita, macam mana kita nak faham tentang ilmu ni? Sebab benda ni, perkara ni berjalan sangat jauh. Maka inilah dia dikatakan martabat tertinggi salasilah. Salasilah tu maknanya salasilah yang kita terima tu, macam dalam gambar carta sebelah saya tunjuk tu, yang terkuat pegangan yang teguh, terlebih takut akan Allah Ta'ala, ialah mengaku murid bagi murabi Sultan Aulia Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani qadasallahu sirah, seperti mana daripada wasiat Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani katanya bahasanya, semalam saya sebut dah kisah tentang bagaimana manusia yang ingin jalan dekat kepada Allah, cerita kisah Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali itu jumpa dengan Nabi, dia minta ditalqinkan jalan dekat untuk ditalqinkan kalimat syahadah, maka Nabi pun tunggu, tak cakap apa. Kemudian datanglah malaikat Jibril mengajar akan Rasulullah, talqin begitu akan Nabi, maka Nabi pun talqin pula pada Sayyidina Ali dan talqin pada sahabat-sahabat Nabi yang lain.
Jadi maka semua tu menerima akan kalimat syahadah 3 kali ya, dia talqin dengan kalimat la ilaha illallah tu sebanyak 3 kali. Sebab tu kita pun buat 3 kali juga. Kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu kan. Tu yang kita baca dalam kita terima syahadah tu. Baik. So jadi bagaimana kedudukan dia? Kita nak tengok. Di belah kiri tu contoh. Ni sebagai satu panduan je lah, gambaran je bukan. Maknanya kita terima tu daripada Nabi. Sebab Nabi terima daripada Jibril dan Jibril menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita mengaku murid bagi Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Jalani, maka kita terimalah daripada beliau sebagai murabbi kita. Kalau tanya ustaz dengan ustaz boleh, saya boleh tolong ajar je syahadah. Tapi saya bukan guru pun, bukan mursyid pun. Orang kata kalau bukan rotan pun, sekadar akar ya kan, maknanya wakil je, wakil nak hubungkan dengan murabbi Sultan Aulia Syekh Abdul Jalani itu saja.